Salam sejahtera murid-murid tahun 1. Apa khabar semua? Cikgu harap anda semua sehat. Ya murid-murid, hari ini adalah hari Khamis 15 Julai 2021. Kita masih lagi dalam unit ke-9 kebersihan dan kesihatan. Tajuk kita hari ini adalah amalan baik. Amalan baik. Anda boleh lihat teks amalan baik ini dalam buku teks muka surat 54. Dan lepas cikgu dah terangkan, anda boleh lihat, anda boleh membuat aktiviti dalam muka surat 53. Objektif kita hari ini adalah murid-murid boleh menggunakan kata himbuhan awalan mengikut konteks yang betul. Dan kriteria kejayaan kita hari ini adalah murid-murid boleh membaca ayat dengan intonasi yang betul. Ini adalah kata himbuhan awalan teks yang ada dalam buku teks muka surat 54. Kata himbuhan awalan ialah kata yang mempunyai himbuhan awalan seperti men. Ada banyak lagi kata himbuhan men. Hari ni contohnya membaca. Awalan nale minneki nampak minnekida எழுதுவோம். Awal nale minnekida நம்ம எழுதுவோம். Ini adalah himbuhan awalan dan baca adalah kata dasar. Mem adalah himbuhan awalan, baca adalah kata dasar. Ini minneki எப்பவுமே minnekida நம்ம எழுதுவோம். Dan seterusnya kata awalan ini biasanya membentuk kata kerja aktif. Kata kerja இருக்கும். Baca adalah kata kerja dan M adalah kata himbuhan awalan membaca. Awalan ini bergantung pada huruf pertama. எப்பவுமே நம்ம எப்படி இந்த கத்த ஹிம்புஹான் அவாலான் வருதுன்னு பார்க்கணும். இந்த உருவ pertama வச்சு தான் நம்ம எந்த வரும், ம வருமா, மண் வருமா, மம் வருமா அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிப்போம். Nanti cikgu akan terangkan cara mengenal pasti huruf pertama dan kata dasar huruf pertama, cara menulis kata himbuhan awalan. Cuci adalah kata kerja aktif dan apabila kita tambah dengan mencuci, dia akan membentuk kata himbuhan awalan. Hari ini cikgu akan terangkan tentang kata himbuhan awalan men dan mem. Okey, kita lihat dulu perkataan yang mula dengan me. Apabila anda menemui perkataan yang mula dengan L, M, N, NG, NY, R, W, Y, ia akan secara automatik akan membentuk kata himbuhan awalan. Okey, cikgu terangkan satu demi satu. L. Apabila anda menemui hingga L ulah ஆரம்பிக்கிற kata dasarnya mula dengan perkataan L, hingga L வந்தாலே ம வரணும். Lukis. apa? Lukis வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல் எழுத்து L ஆரம்பிக்குது. Jadi anda akan tambah kata himbuhan awalan me. Jadi membentuk melukis. Seterusnya M. Bila mula dengan perkataan M, masak. Masak mula dengan huruf M. M letter ஆரம்பிக்குது. Apa jadi anda akan tambah masak. Me memiliki kata himbuhan awalan, kena tambah kata himbuhan awalan masak. Seterusnya N. Bila mula temui N. N உள்ள எழுத்து பார்த்தீங்கன்னா முதல் kata dasarnya N பார்த்தீங்கன்னா, jadi anda akan tambah huruf me nanti. NG. NG nga. NG nganga. Nganga. NY nyanyi. Nyanyi. Rawat. Merawat. முதல் எழுத்தை நீங்க பார்த்தானே இந்த எழுத்தப்ப jadi kamu kena hafal huruf ini L, M, N, NG, NY, R, W, Y. இந்த எழுத்து வந்தாலே kata himbuhan awalan me tambah penulis. Secara automatiknya kamu akan tambah me. Warna mula dengan huruf
W. Kata dasarnya warna, mula dengan huruf W. Jadi perkataan imbuhan awalannya adalah mewarna. Yakin. Yakin mula dengan Y. Jadi anda akan tambah menekil kata imbuhan awalan meyakin. Meyakin. Seterusnya kata imbuhan yang lain, men. Apabila anda menemui perkataan yang mula dengan இந்த L எழுத்துல ஆரம்பிக்கும். இந்த C, D, J, Z, T. Kata dasarnya anda menemui C, D, J, Z, D, T lah நீங்கள் ஆரம்பிச்சு பார்த்தாலே கண்டிப்பாக நீங்கள் அதை மாற்ற வேணும். Tambah dengan imbuhan awalan men. Tambah dengan imbuhan awalan men. Contohnya, kata dasarnya cabut. Mula dengan C. Apa? Mencabut warna. Kata dasarnya D. Daki. Kata dasarnya daki. Mula dengan huruf D. D lah ஆரம்பிக்குது பாருங்க. அப்ப D ல எழுத்து ஆரம்பிச்சாலே நீங்க முன்னுக்கு mendaki. J. Jaga. Kata dasarnya jaga. J ல ஆரம்பிக்குது. அப்ப கண்டிப்பா முன்னுக்கு menjaga வரணும். முன்னுக்கு tambah பண்ணணும். Kata kena tambah imbuhan awalan men. J வந்தாலே imbuhan awalan men வரணும். Seterusnya Z. Z ziarah. Mula dengan huruf Z. Jadi kamu kena tambah kata dasar awalnya menziarah. Okey, yang ni T ini adalah satu yang istimewa. Apabila kata dasarnya tulis mula dengan T dan anda akan menulis dengan kata imbuhan awalan இருந்தபோது T ini akan hilang. T ini akan hilang. Dan contohnya T காணா போயிடும். T வச்சு நீங்கள் எழுத மாட்டீங்க. anda akan menulis menulis. இந்த T automatic காணா போயிடும். அது நீங்கள் T ஓடு சேர்த்து எழுதக்கூடாது. menulis. Ini adalah yang betul. Jadi ingat ya murid-murid, bila mula dengan huruf C, kata dasarnya mula dengan C, D, J, Z dan T, kata imbuhan awalan men akan membentuk. Seterusnya imbuhan awalan mem. Bila kamu mula lihat perkataan kata dasarnya mula dengan F, B, V dan P, imbuhan awalan contoh kata dasar kata berimbuhan awalan men akan membentuk. Contohnya mula dengan perkataan F, fa'il. Kata dasarnya fa'il. Adala kata dasar fa'il apa nama முன்னுக்கு வந்து kata imbuhan awalan mem akan bertambah. F வந்தாலே mem வரணும். Baca. Kata dasarnya baca mula dengan huruf B. Jadi bila kita berubah kepada kata berimbuhan awalan முன்னுக்கு வந்தாலே mem வரணும். ஏன்னா அது வந்து huruf B ல ஆரம்பிக்குது. Huruf B வந்தாலே முன்னுக்கு mem வரணும். F வந்தாலே முன்னுக்கு mem வரணும். Kata berimbuhan awalnya adalah mem. Seterusnya contoh bagi huruf yang mula dengan V, vaksin. V adalah vaksin. Okey, mem vaksin. Mem vaksin. Kata imbuhan awalan mem vaksin. Okey, P. P ini adalah istimewa sedikit. Istimewanya adalah apabila anda melihat perkataan P, ya kan, hilang. P நீங்கள் எழுதும்போது kata imbuhan awalan எழுதும்போது P காணா போயிடும். memotong தான் எழுதுவீங்க. Jadi cuba letak dalam benda bracket. Okey, seterusnya kita lihat masuk muka surat 54. Ada satu teks amalan baik. Ayah Zali, Encik Kamal ialah seorang doktor. Beliau merawat pesakit di hospital. Encik Kamal selalu mencuci tangannya sebelum makan. Encik Kamal selalu membantu ahli keluarganya menjaga kebersihan diri. Ya, anda boleh lihat beberapa perkataan yang mula dengan kata berimbuhan awalan men.
Contohnya merawat, mencuci, membantu dan menjaga. Ini adalah merawat. Kata dasarnya adalah rawat. Apabila mula dengan R, R mendalik me tambah penuh. Jadi kata himbuhan awalannya adalah merawat. Seterusnya mencuci tangan. Cuci tangan. Kata dasarnya cuci. Kamu akan tambah imbuhan awalan men dan kata imbuhan awalnya adalah mencuci tangan. Ini ibu bapanya sedang buat apa ni? Bantu. Kata dasarnya adalah bantu. Bila akan anda tambah ni kata-kata imbuhan awalan membentuk perkataan membantu. Membantu. Okey, kita lihat contoh di bawah dalam buku teks. Ayat pertamanya adalah doktor sedang rawat pesakit. Hanya diberi kata dasar. Kata dasar matang கொடுத்திருக்காங்க. Apa nama என்ன himbuhan பயன்படுத்துவோம்? Mewa, mena, memma. Bagaimana kita nak kenal pasti? Ya, cikgu ada tadi terangkan. Lihat huruf pertama. Huruf pertama rawat. R வந்து mula dengan huruf, kata dasarnya mula dengan R. Jadi bila mula dengan R, kata imbuhan me, kita akan gunakan kata berimbuhan awalan me. Jadi ayat perkataan betul adalah doktor sedang merawat pesakitnya. Seterusnya beliau cuci luka itu sehingga bersih. Cuci adalah kata dasar. Bila anda perlu lihat huruf pertama C. Bila mula dengan C, C kata dasarnya men. Apa? C ke ஆரம்பிக்கும்போது நீங்க கண்டிப்பா men tambah penuh. Jadi kata berimbuhan awalan bagi ayat ini adalah beliau mencuci luka itu sehingga bersih. Ya murid-murid, lihat kata dasar, kenali ia mula dengan huruf mana dan kenali kata berimbuhan awalan dengan betul. Okay, seterusnya Puan Aini basuh. Basuh mula dengan B. Apakah perkaranya? Ini warna me, warna men, warna mem, warna. Bagaimana caranya untuk kenal pasti? Ini jadual nama rekah. Bila mula dengan perkataan B, mem warna. Men mendalik, mem basuh tangan. Puan Aini membasuh tangan. Seterusnya ayat keduanya adalah masak. Mula dengan M. Jadi bila mula dengan M, kita akan tambah kata berimbuhan awalan me. Jadi ayat yang betul selepas memasak. Selepas memasak. Puan Aini membasuh tangan selepas memasak. Contoh seterusnya ialah Faizal buka. Kata dasarnya adalah buka. Paip air. Buka mula dengan huruf B. Apa huruf B buka dalil warna membenuh. Jadi bila anda mula kata dasarnya mula dengan B, kata berimbuhan awalnya mula dengan mem. Jadi ayat yang betul adalah Faizal membuka paip air untuk cuci kaki. C mula dengan kata dasarnya mula dengan C. Jadi imbuhan awalan yang kita gunakan adalah men. Jadi jawapannya mencuci. Ya murid-murid, anda kena lihat kata dasarnya mula dengan huruf mana. எந்த hurufல இருந்து ஆரம்பிக்குதோ அதுதான் அதை வச்சு தான் நீங்க men mem பார்ப்பீங்க. Ya, anda kena ingat kata imbuhan yang awalan me, men, mem. எந்த hurufல இருந்து ஆரம்பிக்குதோ அதை தான் நீங்க வச்சு பார்ப்பீங்க. Okey, contohnya cikgu bagi lukis. Kata dasarnya mula dengan L. Jadi L வந்து me இந்த வரிசையில் இருக்கு பாருங்க. L M N. அப்ப இங்கே இருந்து ஆரம்பிக்குது. அப்ப melukis. Kata imbuhan awalnya melukis. Jadi J வந்து mula dengan men. Jadi menjadi.
W mula dengan dalam huruf mana? W. Sini W இங்க தானே இருக்கு. W இங்க இருக்கு பாருங்க. அப்ப இந்த kata himbuhan awalan நம்ம பார்க்கணும். அப்ப இன்னைக்கு எந்த huruf வரும்? அப்ப warna. Ya, murid-murid, juga harap anda fahami cara menggunakan kata imbuhan awalan. Seterusnya kita masuk aktiviti hari ini dalam buku jilid 1 muka surat 53. Sebelum anda mula menjawab perkataan ini, menjawab soalan ini, kenal pasti kata himbuhan awalan. Di mana anda akan gunakan kata himbuhan awalan. Contohnya, Rehan mencuci. Kata dasarnya mula dengan C. C hingga dalam hingga. Okey, bila mula dengan C, kata himbuhan awalan men akan digunakan. Jadi, jawapannya Rehan mencuci telinga semasa mandi. Seterusnya, lihat kata dasarnya. Rehan basuh tangan selepas makan. Kata dasarnya mula dengan B. Kata dasarnya mula dengan B. B, bila mula dengan B, ini adalah mula dengan B. Jadi kata dasarnya, kata imbuhan awalan yang kita akan gunakan adalah membasuh. Kata Rehan membasuh tangan selepas makan. Contohnya, Rehan lihat. Lihat mula dengan huruf L. Mula dengan huruf L. Jadi imbuhan awalan yang kita akan gunakan adalah melihat. Dan contoh seterusnya, murid-murid, anda juga boleh gunakan membuat kenal pasti kata lain dan membuat aktiviti ini menggunakan kata himbuhan awalan yang diberi. Sekian, terima kasih. Jangan lupa hantar aktiviti anda dalam Google Classroom. Jaga diri anda masing-masing. Jumpa lagi.